Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Stadium RTM anda bersama saya Fahazim. Atlet angkat berat kebangsaan Muhammad Anik Kasdan dan duo atlet bowling negara Nur Ain Nabila Tarmizi dan Alina Ahmad Nawawi dinobatkan selaku olahragawan dan olahragawati UiTM 2023. Buat julung kalinya dalam sejarah penganjuran Majlis Anugerah Sukan UiTM, anugerah olahragawati diberikan kepada dua atlet. Nur Ain Nabila dan Alina Ahmad meraih gelaran berkenaan selepas muncul juara di Kejohanan Bowling Padang Dunia menerusi kategori beregu wanita di Gold Coast, Australia pada tahun 2023. Jayaan itu menamatkan kemarau 15 tahun negara dalam acara berkenaan. Manakala Anik dipilih atas kejayaan memecahkan rekod kebangsaan untuk kategori 61 kg. Rekod itu dicipta ketika kejohanan angkat berat antarabangsa yang berlangsung di Doha, Qatar pada Disember tahun lalu. Sebelum ini, Anik dan Ain Nabila adalah pemenang olahragawan dan olahragawati UiTM 2022. Ketiga-tiga mereka membawa pulang sijil, trofi, piala pusingan, piala iringan serta hadiah wang tunai RM1,000. Bekas jurulatih skuad kebangsaan Muhammad Darmaraj Abdullah adalah antara 4 calon di senarai pendek Konfederasi Hoki Malaysia KHM bagi mengisi jawatan ketua jurulatih skuad hoki lelaki kebangsaan baru. Pengerusi Jawatankuasa Kejuratihan KHM, Datuk Majid Manjid Abdullah berkata, 4 daripada 23 calon di senarai pendek itu akan melalui proses sesi temu duga oleh Jawatankuasa Badan Induk Sukan berkenaan minggu ini. KHM mencari ketua jurulatih baru untuk pasukan lelaki selepas kontrak A. Arul Selvaraj tamat berikutan kemelut kelayakan ke Sukan Olimpik Paris 2024. Selain Darmaraj, calon tempatan lain ialah Sarjit Singh dan 2 calon jurulatih luar negara iaitu Brandon Carolon dari Afrika Selatan dan Glenn Turner dari Australia. Jawatankuasa itu akan mengesyorkan pemilihan jurulatih kepada MHC untuk membuat keputusan akhir. Jurulatih baru berkenaan akan ditawarkan kontrak 2 tahun selain kontrak lanjutan 2 tahun dengan objektif utama skuad kebangsaan layak ke Sukan Olimpik 2028 di Los Angeles, Amerika Syarikat. Beralih ke perkembangan badminton, pemain berserangan negara Eng Ziyong disahkan mengalami kecederaan tulang belakang semasa beraksi di kejohanan badminton berpasukan Asia BATC 2024. Perkembangan itu dimaklumkan Ketua Perubatan Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM, U Yu Hang. Namun beliau menegaskan ia bukan kecederaan berulang seperti dialami Ziyong pada Terbuka Malaysia 2024. Pemain di ranking ke-15 dunia ketika itu mengalami kecederaan koyak otot pada bahagian belakang. Yuham berkata, pihaknya kini memantau tindak balas Ziyong terhadap suntikan yang diberikan oleh pihak Institut Sukan Negara ISN pada minggu lepas. Pemain berusia 23 tahun itu turut dibenarkan menjalani latihan kemahiran ringan, namun fokus utama ialah pemulihan untuk menguatkan otot di sekeliling bagi melindungi kecederaan itu. Ziyong yang diturunkan pada perlawanan suku akhir BATC 2024 menentang pemain Singapura Jason Tay pada Jumaat lepas hanya bertahan kira-kira 3 minit sebelum menarik diri. Menjelang musim baru Sukan Pemotoran berprestij negara kejuaraan Petronas Cup Prix, pelumba terkenal negara Kasma Daniel Kasmayudin berharap pasukannya Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor akan bertindak segera membuat penambahbaikan terhadap jenteranya untuk keputusan yang lebih baik pada musim 2024. Pelumba berusia 23 tahun itu yang mengharungi prestasi kurang memberangsangkan pada edisi lalu berkata, ianya susulan keadaan jentera yang tidak begitu baik. Dengan Honda pun kita orang agak sukar untuk bersaing sedangkan sama-sama Asia Japan. Tapi memang seperti yang apa yang saya lihat, memang motor Yamaha memang tak ada nambah baik. Tapi nak buat macam mana, saya pun dah berlumba dengan dalam tim Yamaha, memang saya teruskan je lah. Tapi saya harap tahun ni apa yang saya minta Yamaha dapat berilah. Edisi lalu menyaksikan Kasma mengakhiri saingan di kelas CP150 di kedudukan keempat dengan mengutip 112 mata dan hanya meraih podium sebanyak 4 kali. Dalam perkembangan yang sama, bekas pelumba Moto2 itu juga menekankan bahawa dia tidak mempunyai perancangan untuk mengubah pasukan dalam masa terdekat.
Lakukannya dalam 43.42 saat. Bila kita kat bawah, jadi kita ada nampak motor orang laju, jadi kita rasa macam, saya rasa saya perlu pergi ke sana lah. Tapi buat apa saya perlu lari sedangkan saya boleh perbaiki. So macam itulah jawapan saya dalam diri saya. So better saya stay dengan tim sama. So saya peroleh kejayaan yang sama juga seperti yang tahun-tahun yang lalu. InsyaAllah saya akan cuba usaha yang terbaik. Ini merupakan tahun ke-12 Kasma bersama pasukan industri Yamaha bukan sahaja di peringkat kebangsaan, malah juga di peringkat Asia. Kejuaraan Cup Prix musim 2024 dijadualkan membuka tirai dengan pusingan 1 di Lita Jasin pada 1 Mac depan. Dan sekarang ini kedudukannya Bekas pemain bola sepak kebangsaan Muslim Ahmad mengesahkan bakal membuat kemunculan pertamanya dalam sukan Muay Thai. Pemain berumur 35 tahun itu akan bertanding dalam kejohanan Muay Thai T-Fight 2.0 di Padang Serai Kedah Sabtu ini. Muslim berkata sukan tempur itu tidak asing baginya kerana mendapat pendedahan sejak kecil. So saya first time fight di ring, fight dalam ring. So saya takkan lupa bola sepak. Dan saya sedang cuba untuk pergi sebab saya dikelilingi oleh orang-orang Muay Thai masa saya kecil. So saya mencuba sukan ini. So kita boleh lihat nanti, dan untuk sukan bola sepak tu itu takkan pernah saya lupakan. So semua tu bergantung pada rezeki Allah Ta'ala. Saya bergantung pada rezeki Allah. So saya mencuburi saja dan saya just go through saja dalam hidup saya. Beliau yang pernah membantu skuad Harimau Melaya menjulang Piala AFF pada 2010 berkata penyertaannya dalam Muay Thai juga kerana menyahut cabaran peminat. Ketika ini, Muslim belum dilamar mana-mana pasukan setelah sebulan kontraknya bersama Sri Pahang ditamatkan. Perlumbaan Endurance 12 Jam Bad Race Kejuaraan GT Antara Benua 2024 di New South Wales, Australia. Pasukan 888 Johor Motorsports Racing GMR meneruskan momentum positif selepas meraih tempat ketiga kategori Pro-Am. Dalam aksi tersebut, Tunku Panglima Johor Tunku Abdul Rahman Sultan Ibrahim bersama rakan pasukan Jamie Whincup dan Jordan Love masing-masing mempamerkan pemanduan konsisten mengekalkan kedudukan mereka di hadapan kelompok Pro-Am. We were leading in our class and we had some damage in the car, but it was a very challenging race throughout with the rain, safety car and everything. But I think the team did a great job and everyone involved, and even all the drivers as well. So everyone did a really great job. JMR mencatat masa 12 jam 2 minit 59.2924 saat di belakang pasukan The Band Manti Emma yang muncul sebagai juara, manakala Heart of Racing by SPS menduduki tempat kedua. Pada saingan siri ASEAN Le Mans 2023-2024 minggu lepas, JMR muncul sebagai naib juara. Pusat Konvensyen Kuala Lumpur bakal menjadi pentas utama buat pencinta modifikasi kereta 8 Jun nanti. Satu program terulung anjuran otomodifikasi antarabangsa IAM dan Expo Motor Antarabangsa Malaysia MIME sempena ulang tahun ke-20 Anugerah Kereta Terbaik Malaysia. IAM akan memulakan jelajah globalnya bermula dari Kuala Lumpur dan akan diteruskan di Surabaya, Indonesia, berakhir di Bangkok, Thailand pada bulan Disember. IAM terkenal sebagai pameran modifikasi berkelas dunia, mampu menarik himpunan besar peminat kereta setiap tahun selain memberi ganjaran kepada hampir 100 anugerah dalam pelbagai kategori. Kerjasama IAM bersama MIME sejak 2022 telah menarik lebih 100,000 pengunjung, mempamerkan inovasi otomotif terkini termasuk kenderaan elektrik dan tumpuan kepada pemenang anugerah Car of the Year 2023. Sekian Stadium RTM. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Fazim, Salam Malaysia Madani. Salam sukan untuk semua.